Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar tahun 4, khususnya anak-anak pelajar Krafa Efek, Kota Sas, Kuantan. Okay, pada hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran di dalam mata pelajaran adab tahun 4. Okey, jadi sebelum kita teruskan kepada tajuk yang akan dipelajari, kita baca dahulu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okay, anak-anak pelajar, kita tengok dekat sini. Okay, ini adalah buku teks yang kita akan guna pakai untuk pembelajaran adab pada tahun ini. Okay, jadi sebelum kita tengok kepada tajuk yang kita akan pelajari, kita akan tengok dulu apakah tajuk-tajuk yang kita perlu pelajari dalam mata pelajaran adab tahun ini. Okay. Bagi mata pelajaran adab, di dalam tajuk mata pelajaran adab, kita semua akan pelajari 7 pelajaran ataupun 7 tajuk adab. Iaitu adab yang pertama, adab berjalan. Kedua, adab ketika bertanya. Adab dalam keluarga. Adab bergaul dengan jiran. Adab menziarahi kematian dan ke kubur, adab keramaian dan juga adab berhujah. Jadi 7 tajuk adab ini yang kamu perlu pelajari pada tahun ini. Jadi pada sesi pembelajaran pada kali ini, kita akan tengok kepada tajuk yang pertama iaitu berkenaan dengan adab berjalan. Tajuk pertama, adab berjalan. Sebelum kita nak tengok secara dalam, berjalan adalah satu aktiviti ataupun satu perbuatan yang semestinya bagi orang yang ada kaki dan mampu berjalan, dia akan berjalan setiap hari. Betul tak? Betul. Okey, bagus. Okey, jadi berjalan dalam Islam pun dia ada terangkan ataupun dia mengajar kita cara-cara berjalan sebagaimana cara jalan Rasulullah dan juga cara jalan yang diajar oleh agama Islam. Jadi adab berjalan sangat penting kepada kita semua, khususnya pelajar tahun 4 untuk kita pelajari. Sebab kita berjalan hari-hari. Jadi kita kalau boleh, biar kita berjalan dengan ilmu. Maknanya kita berjalan dengan kita tahu cara-cara berjalan yang telah diajar oleh agama Islam. Okey, jadi untuk sesi pada kali ini, pembelajaran pada sesi ini, Ustaz hanya ingin menyentuh kepada 2 adab, iaitu yang pertama adab sebelum berjalan dan juga adab semasa berjalan. Okey, jadi untuk tajuk yang akan datang kita akan bertemu pada sesi pembelajaran pada masa akan datang. Jadi untuk hari ini kita tengok dulu yang pertama iaitu berkenaan dengan pengertian berjalan. Okey, berjalan pun dia ada pengertian dia. Apakah itu pengertian berjalan? Berjalan ialah bergerak untuk menuju ke satu tempat dengan berjalan kaki, sama ada untuk ke sekolah, menziarahi jiran, membeli belah, bersiar-siar atau ke masjid. Itu maksud definisi ataupun pengertian berjalan. Berjalan ini mestilah berjalan kaki. Untuk apa? Ke mana kita nak berjalan? Mestilah kita berjalan untuk menuju ke satu tempat yang kita niat ataupun yang kita hendak pergi. Itu maksud berjalan kaki. Okey. Jadi tips cara yang pertama, elakkan berjalan bersendirian. Maksudnya, elakkan, jauhkan daripada kita berjalan seorang diri. Maknanya kalau kita nak berjalan, mestilah kita ajak kawan ke, ada abang ke, adik ke, kakak ke, mak ayah ke dan sebagainya. Elakkan berjalan seorang diri. Kerana apa? Kerana akan mengundang bahaya. Bahaya ni kita tak tahu bila-bila masa dia akan datang. Jadi, elakkan berjalan seorang diri. Beritahu kepada ibu bapa atau penjaga sebelum keluar dari rumah. Jadi, kalau kamu nak keluar rumah, nak berjalan kaki atau pergi ke mana ke, walaupun tak berjalan kaki sekalipun, kena bagi tahu mak ayah ataupun kena beritahu ibu bapa. Kalau tak ada ibu bapa, beritahu penjaga, orang yang jaga kita sebelum kita keluar dari rumah supaya mereka ini tahu kita nak pergi ke mana. Sebab barulah kalau kita tak bagi tahu, tiba-tiba kita hilang, kita tak ada. Jadi penjaga kita, ibu ayah kita akan risau. Boleh faham? Jadi elakkan berjalan seorang diri dan juga sebelum keluar rumah kena bagi tahu mak ayah dahulu.
Okey, boleh? Okey, bagus. Okay, kita tengok dulu. Adab sebelum berjalan. Okey, jadi nak berjalan kena ada adab sebelum. Sebelum nak berjalan tu kita kena buat apa? Okey, yang pertama, Islam ajar kita sebelum kita nak berjalan, kita perlu membaca doa, berdoa. Doa sebelum berjalan macam mana? Okey, nanti Ustaz akan terangkan. Okey, yang kedua, sebelum berjalan keluar, okey, pastikan lelaki dan perempuan menutup aurat. Menutup aurat. Bagi lelaki mestilah memakai pakaian yang menutup pusat hingga lutut. Itu aurat lelaki. Dan bagi perempuan pula, kena tutup seluruh badan kecuali muka dan pergelangan tangan sahaja yang boleh dibuka. Yang selain daripada itu, mestilah ditutup. Kena pakai stocking. Bagi perempuan, kena pakai tudung. Dan juga berpakaian yang tidak terlalu ketat ataupun kenalah pakai pakaian yang sesuai dengan badan kita. Boleh? Yang ketiga, adab sebelum berjalan mestilah memakai alas kaki. Kena pakai alas kaki. Contoh macam kita nak pergi berjalan kenalah pakai slipper. Kalau ada slipper, kalau ada kasut, kita pakai kasut. Jangan berjalan orang panggil jalan kaki ayam. Tak pakai slipper, tak pakai kasut. Pijak je tanah dengan kaki. Lepas tu terus masuk rumah. Tak bolehlah macam tu. Sebab kat luar tu banyak kuman atau atas tanah tu kita tak yakin dia tu bersih ataupun kotor. Kecuali lah kalau dalam rumah. Dalam rumah kita pakai slipper lah. Tak kan? Kita pakai kasut tak? Tak. Kalau kita pakai slipper, kita pakai kasut, mak kita dah ambil rotan, piak. Rotan kita. Sebab dalam rumah dah bersih. Mak ayah pun tak bagi kita pakai slipper dan kasut kan? Jadi bila keluar rumah, kenalah pakai alas kaki. Okey. Seterusnya, kalau nak keluar rumah, nak berjalan kaki, mestilah memulakan dengan langkah kanan. Kanan dulu keluar. Sunat sebab Nabi suka ataupun Allah suka ataupun Nabi ajar. Kalau perkara yang baik, kita mulakan dengan kanan. Kalau nak berjalan kaki, mulakan dengan langkah kaki kanan. Okey, bagus. Seterusnya, meminta izin daripada ibu bapa. Macam Ustaz cakap tadi, nak keluar, nak pergi mana-mana, kena minta izin pada mak ayah. Kalau mak ayah bagi, baru boleh keluar. Kalau mak ayah cakap, jangan keluar. Tak boleh keluar. Baca buku. Maka kamu kena taat. Dengar cakap mak ayah kamu, jangan keluar. Duduk rumah, baca buku. Faham? Okey. Dan yang seterusnya, adab sebelum berjalan, kenalah pasangkan niat dalam hati nak berjalan dengan tujuan yang baik-baik sahaja. Kamu berjalan kaki nak keluar untuk tujuan-tujuan yang baik sahaja. Tak bolehlah kamu keluar untuk apa? Nak apa? Mencuri, nak bully kawan, nak menzalimi binatang, tak boleh. Bila kita nak berjalan kaki nak keluar, kena dengan tujuan yang baik sahaja. Okey, boleh. Contoh macam tujuan nak keluar kaki, pergi jalan, pergi kafar. Itu boleh. Itu terbaik. Okay. Seterusnya. Okay, kita tengok pula kepada, macam perkara pertama tadi, adab sebelum berjalan, kita kena baca doa. Okey, ini adalah doa memulakan perjalanan. Bagaimanakah bacaan dia? Okey, bacaan dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 'ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. 'ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Okay, maksud dia, dengan nama Allah, aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Tiada upaya dan tiada kekuatan melainkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, jadi ini adalah doa sebelum memulakan perjalanan. Ustaz nak kamu boleh hafal. Kamu kena hafal. Mudah je. Bismillahirrahmanirrahim. 'ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Okey, itu sahaja. Okey, seterusnya kita sambung kepada tadi adab sebelum memulakan perjalanan. Ini kita tengok adab semasa berjalan. Bila berjalan kita nak kena buat apa? Okey, tengok adab semasa berjalan. Yang pertama, jangan berjalan dengan sombong. Jangan berjalan dengan sombong. Bila kita jalan di atas muka bumi Allah ini, kita jalan dengan penuh tawaduk, dengan penuh merendah hati, merendah diri kepada penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Okey, jangan berjalan dengan sombong. Okey, yang kedua, berjalan dengan tenang tetapi pantas. Berjalan dengan tenang tetapi pantas. Maksud dia macam ni. Kamu berjalan kaki dengan perasaan tenang sahaja. Jangan ada perasaan takut. Jangan ada perasaan sombong macam tadi. Kena jalan tenang. Tetapi adab berjalan sebenarnya kena pantas. Tak boleh jalan slow-slow je. Tak boleh jalan perlahan-lahan je. Sebab Nabi ajar kita kena jaga masa ataupun kena tepati waktu. Kalau boleh jangan membagi masa dengan kita berjalan dengan perlahan. Kalau kita nak pergi kafar contohnya, jalan cepat-cepat pergi kafar supaya cepat sampai. Macam itulah maksud dia. Nabi pun berjalan. Kalau tengok peribadi Nabi Muhammad SAW, Nabi ini seorang yang berjalan dengan pantas. Bukan berlari. Maksud pantas ni dia tak jalan perlahan, dia jalan laju. Bukan macam kita jalan-jalan sambil menyanyi. Tak. Adab berjalan sebenarnya kena jalan dengan pantas. Okey, seterusnya. Memberi laluan kepada orang yang lebih tua. Ketika berjalan, kan perasan tak bila kita berjalan nak kita berjalan dekat taman kan? Kat taman ni banyak golongan manusia. Banyak orang-orang yang besar pada kita. Ada abang, ada kakak-kakak, ada nenek, ada makcik-pakcik orang lain kan? Mak ayah orang. Jadi, bila kita tengah jalan, kalau ada orang tua nak berjalan, kita bagi dia laluan dahulu. Jangan kita berlari depan dia, berjalan laju depan dia. Tak boleh, tak beradab nama dia. Jadi bila nampak orang tua, kita bagi dia laluan terlebih dahulu. Okay, boleh faham? Okay, seterusnya. Okay, melangkah kaki dengan sopan dan teratur. Adab semasa berjalan. Bila berjalan, kena langkah satu persatu. Kena jalan dengan sopan dan teratur. Bukan kamu jalan kanan-kanan, kiri-kiri. Kanan-kanan, kiri-kiri. Itu tak teratur. Dia teratur kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri. Kaki melangkah tu. Itu teratur. Jangan jalan dengan melompat-lompat, dengan berlari. Tak. Itu bukan adab berjalan kaki. Okey, seterusnya. Memberi salam apabila bertemu sesama Islam. Bila kita berjalan, kita nampak kawan kita orang Islam. Ataupun mak ayah kawan-kawan kita. Bila nampak dia, kita mulakan dahulu memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Barulah dia jawab waalaikumsalam. Tapi ingat, beri salam sesama Islam sahaja. Kalau jumpa orang yang bukan Islam, nak cakap apa? Kalau jumpa orang bukan Islam, kita cakaplah salam sejahtera. Ataupun hello, hi. Macam itulah kalau bagi orang bukan Islam. Tapi kalau berjumpa dengan orang Islam, mulakan dengan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tu. Boleh? Okey, bagus. Okay, seterusnya, menundukkan sedikit kepala ketika berjalan. Bila berjalan, Islam ajar, Nabi ajar, Allah suruh kita berjalan dengan menundukkan pandangan ataupun menundukkan sedikit kepala. Bukan tunduk terus. Bila tunduk terus, kalau depan ada pokok, kamu langgar pokok. Tak, bukan maksud macam tu. Maksudnya menundukkan sedikit kepala adalah kita tidak kita tidak lihat sekeliling. Maknanya sebab apa kita Islam ajar kita menundukkan pandangan atau bertundukkan sedikit kepala supaya mata kita ni tidak tengok kepada perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa. Jadi Islam ajar bila nak berjalan kena menundukkan pandangan, bukan jalan tunduk, menundukkan pandangan. Boleh? Okay, seterusnya, berhati-hati semasa berjalan dan mengikut peraturan. Bila berjalan kaki tu, kenalah jalan berhati-hati. Kalau ada lubang, jangan masuk dalam lubang tu. Bila ada lubang, elak. Faham? Jadi kalau ikut peraturan pula. Contoh kamu kalau berjalan kaki dekat tengah-tengah jalan kan. Okay, kalau dekat traffic light ataupun dekat lampu isyarat. Ikut peraturan. Tunggu kalau lampu merah, tunggu dulu. Stop. Berhenti. Bila dah hijau, barulah jalan kaki. Bukan kamu tunggu signal ataupun isyarat untuk kereta hijau tu kamu jalan kaki. Itu kena langgar dengan kereta. Tak. Dia bila kat jalan, dia ada laluan berjalan kaki. Jadi kalau laluan tu dah signal dah hijau, barulah jalan kaki. Boleh? Kena ikut peraturan. Boleh? Nak berjalan pun kena berjalan pada kawasan yang telah ditetapkan. Contoh, ada kawasan yang dilarang untuk pijak rumput. Tak bolehlah pijak rumput. Okey, boleh? Bagus. Seterusnya yang terakhir, adab semasa berjalan adalah
membantu orang yang memerlukan pertolongan seperti orang buta, orang tua dan sebagainya. Bila kita tengah berjalan atau kita jalan dengan kawan-kawan kita ramai, bila jalan kita nampak orang buta nak melintas jalan ataupun nak ambil sesuatu, kita cepat-cepat offer diri kita. Kita dulu pergi, kita tolong dia. Kalau pakcik tu nak, kalau orang buta tu nak melintas jalan, kita pegang tongkat dia, kita bawa dia melintas jalan. Kalau nampak orang tua tak larat, atuk-atuk, nenek-nenek, kita tolong atuk dengan nenek tu jalan, pimpin dia dan sebagainya. Bila nampak orang susah ataupun contoh orang-orang kita tengah lalu-lalu pun ada orang jatuh, kita tolong dia, tolong angkat dia, tanya dia sakit apa, luka apa, perlu ke saya bawa ke klinik, tanya khabar. Boleh. Jadi ini adalah beberapa adab semasa berjalan yang perlu kita buat. Sebab adab-adab ini yang Rasulullah ataupun Nabi Muhammad kita ajar dan juga Islam kita ajar. Ingat, adab-adab ni semua perkara-perkara yang baik-baik sahaja. Jadi bila kita jaga adab, kita buat adab, kita beradab ketika berjalan kaki, insya-Allah sepanjang kita berjalan, kita dapat pahala dan juga kita dapat membantu orang yang dalam kesusahan. Okay, seterusnya, kita tengok sikit firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kamu boleh buka di muka surat 285 di dalam surah Al-Isra ayat ke-37. Allah kata apa? Allah cakap atau firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Barakallahu azim. Maksudnya apa? Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, kerana sesungguhnya kamu sesekali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Maksudnya macam ni. Ayat ini menunjukkan kita dilarang berjalan dengan sombong dan takabur ataupun takbur, kerana itu bukan ciri-ciri Muslim yang sejati. Macam tadi, macam adab tadi, bila nak berjalan, Allah cakap jangan berjalan dengan sombong. Kita kena jalan dengan mensyukuri nikmat Allah. Bila jalan kaki, kita tengok sekeliling ciptaan Allah Subhanahu wa taala supaya dapat meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Okey, jadi dua tajuk ini, dua perkara ini saja yang kita sentuh pada sesi pembelajaran pada hari ini, iaitu adab sebelum berjalan dan juga adab semasa berjalan. Lepas ini kita akan tengok kepada perkara yang dilarang ketika kita berjalan. Itu pada sesi akan datang. Cukup sekadar itu sahaja. Moga ada manfaat pada pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.